Haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Nafi' an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yahtimu bihi wa la yalbasuhu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Baginda menggunakannya sebagai materi, sebagai cok rasmi, bukannya untuk dipakai. Ya, ini dalam satu riwayat bahwa Nabi kita tidak memakainya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya. Ya, dan kemudiannya apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin itu ditinggalkan ya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepada Sayyidina Umar, kemudian pada Sayyidina Utsman, dan ketika mana berada pada ya Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Utsman lah apabila diberikan kepada seorang lelaki yang bernama Mu'aitib, maka lelaki ini telah kita katakan menjatuhkan cincin tersebut di Bi'ri Arish, yakni telaga Arish yang berada berhampiran dengan Masjid Quba. Dan ketika mana jatuhnya cincin tersebut, hilanglah di situ. Beberapa kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya cuba mengeringkan air perigi dan cuba mencari semula cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah itu, tidak ditemui. Ya, sampailah ke hari ini cincin tersebut tidak ditemui. Hadis yang berikutnya, hadis yang berulang. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-90. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajami qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirimkan surat ya ke negara-negara asing ya kepada orang-orang ajam, lalu dikatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan pada Nabi bahawa orang ajam ini tidak akan menerima surat melainkan ada bermateri, adanya cop rasmi ya, lambang satu kerajaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya dibuatkan kepadanya cincin. Maka aku seakan-akan melihat warna putih cincin itu di tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, seolah-olah sekarang pun masih lagi terbayang-bayang ya, macam mana putihnya cincin perak yang berada dalam genggaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula menghantar surat ya kepada raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan bukan Arab, meluaskan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala ya pada tahun ke-6 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pilih beberapa orang sahabat untuk menyampaikan ya surat baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di antara raja-raja yang dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Kisra, ya, Raja Parsi pada ketika itu. Sahabat yang dipilih untuk memutuskan surat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Parsi adalah Sayyidina Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi Nabi kita pilih salah seorang daripada beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk menjadi utusan, yang mana mereka bawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri asing. Mereka tidak mengenali siapapun ya, siapapun di sana. Sebelumnya Nabi kita kumpulkan sahabat, Nabi kita katakan aku berhasrat nak memutuskan utusan ke negara-negara ajam. Maka janganlah kalian membantahiku sebagaimana Bani Israel telah membantah Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka kata para sahabat, kami ya Rasulullah, kami akan buat apa juga yang Nabi suruh, kami tak akan bantah.
Kami akan buat ya apa juga yang Nabi suruh, dan utuslah kami ke mana pun kami sanggup. Ini generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dipilihlah di antara mereka itu ialah seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu. Abdullah ini dipilih untuk membawa ya surat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Kisra Hurmuz, Raja Parsi. Maka pada ketika itu ya beliau sanggup meninggalkan ahli keluarganya, meredah padang pasir yang luas, gunung dan lurah dilaluinya bersendirian, wahidan faridan, dalam hal keadaan dia tidak mengetahui apakah nasib yang bakal diterimanya. Di negara asing yang dia juga tidak mengetahui bahasa mereka, tetapi kerana taat kepada perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ingin melaksanakan seruan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya sampai ke hari ini nama Abdullah bin Huzafah kita sebut lagi sebagai salah seorang daripada ya orang yang hebat yang membawa surat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau sampai di perbatasan ya sempadan Parsi, lalu dimaklumkan bahawa dia ingin menyampaikan surat kepada Raja Parsi, maka Raja Parsi ya tak benarkan Abdullah ini masuk ke istana. Sebab apa? Abdullah ini wakil satu kerajaan yang dihiaskan dulu istana cantik-cantik, kemudian dijemput dulu menteri-menteri dan juga semua pembesar-pembesar, kemudian barulah diizinkan Abdullah masuk. Bila dibuka pintu dan diizinkan Abdullah masuk saja, maka Raja Parsi ini dapati Abdullah ini berpakaian Arab yang biasa aja. Ya, bukan pakaian Arab bangsawan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun pakaian mereka biasa-biasa aja, tetapi keizahan, kemuliaan Islam membuak-buak di dada mereka. Rasa bangga dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu besar di dalam jiwa mereka. Maka dia masuk dengan penuh kemegahan, sekalipun dipandang hina oleh Raja Parsi, sehingga Raja Parsi ini dia menoleh pada ya orang yang berada di kiri kanan dia kata pergi ambil jelas surat pada orang tu. Ingatkan raja dia yang hantar, rupa-rupanya postman aja. Lebih kurang macam tu lah. Ya. Rupa-rupanya dispatch jangan, ya kan bos kan sendiri yang hantar. Ya. Namun ketika mana surat nak diambil, kata Abdullah bin Huzafah, tidak sama sekali. Innama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat ini kepada Raja Parsi, yadan biyadin, kata dia, berpindah tangan aku dengan tangan dia. By hand, tak boleh ada ya middleman antara kami. Ya. Maka akhirnya diizinkan Abdullah mendekat dengan Raja Parsi, dihulurkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuka, Raja Parsi panggil salah seorang daripada penduduk Iraq, ya, ahli juru bahasa, supaya menterjemahkan isi kandungan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dibuka dan dibaca, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda, ya, min Muhammad Rasulullah ila Kisra azimu Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Sampai situ aja dibaca. Isi kandungan berikutnya tak sempat nak baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat ini daripada Muhammad kepada Raja Parsi, ya, kepada Kisra Raja Parsi. Salam sejahtera ke atas orang yang dia menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba merah padam muka Raja Parsi, marah sungguh dia. Sebab apa? Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan kandungan surat itu dengan nama baginda, kemudian baru sebut nama Raja Parsi. Sepatutnya kepada Raja Parsi daripada Muhammad. Tak kena protokol. Ya. Maka dia direntaknya surat tadi daripada tangan, ya, tangan penterjemah itu, lalu dikoyak-koyakkan surat tersebut. Kata dia, patutkah dia tulis surat kepadaku sebegini sedangkan dia hamba sahayaku? Kata Raja Parsi,
menghina baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengoyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan marah tadi itu dihalau Abdullah keluar. Abdullah bin Huzafah pun bila dihalau keluar, dia kata dia dah selamat dah. Sebab apa? Surat Nabi dah sampai. Ya, janji kerja dah siap buat. Dia bertunggang kuda pacu dengan lajunya balik ke Madinah Al-Munawwarah. Bila hilang marah Raja Parsi ni, baru rasa nak tanya balik, apa isi kandungan surat tadi? La ilaha illallah. Ya, tanya kepada penterjemah tu, apa isi kandungan surat? Dia kata, batik baca yang hina, mana tahu. Ya, tuanku koyak tak sempat baca, kata dia. Ya, maka suruh cari balik Abdullah, pergi cari balik budak yang bawa surat. Cari dia. Maka mereka kejar Abdullah bin Huzafah. Mereka dapati Abdullah bin Huzafah lagi laju daripada dia orang. Ya, bila mereka sampai ke suatu tempat di Madain, mereka dapati Abdullah bin Huzafah telah pun mendahului mereka 2 hari perjalanan. Ya, tak mampu lagi untuk mereka mengejar Abdullah bin Huzafah. Balik maklumkan pada Raja Parsi, budak tu dah terlepas dah. Ya, cuma tahu Muhammad Rasulullah, itu aja tahu, Muhammad utusan Allah. Maka Raja Parsi ini tuan-tuan, dia menulis surat kepada Raja Bazan di Yaman. Ini nak cerita tentang sejarah ya Islamnya negara Yaman, tuan-tuan. Ya, dia tulis surat kepada Raja Bazan, wakil Raja Parsi di Yaman. Dia katakan, wahai Bazan, telah sampai berita kepada kami bahawa di semenanjung Hijaz, di tanah Arab, adanya seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku bahawa dia utusan Allah. Jadi utuskan 2 orang pahlawan yang hebat pergi bawa Muhammad ni menghadap Raja Parsi. Perintahkan Raja Bazan, utuskan 2 orang pahlawan yang hebat pergi jemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Kisra Raja Parsi. Maka Bazan yang tinggal di Yaman, yang pada ketika itu juga sentiasa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang Nasrani di sana. Maka dia berpesan kepada pahlawan yang diutuskan itu supaya memerhatikan bagaimanakah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, siapakah orangnya Muhammad ini? Ya, diintip siapakah Muhammad ini, dicatat apa yang dilakukannya, bagaimana orang di sekelilingnya. Ya, dalam masa yang sama kalian jemput Muhammad ini pergi menghadap Raja Parsi. Maka 2 orang ini pun pergi. Dia tak tahu Nabi Muhammad ni ada ke mana, di mana tak tahu. Maka ketika mana mereka sampai di Nakhlah, perjalanan di antara Mekah dan Madinah ada satu tempat bernama Nakhlah. Mereka terserempak dengan orang-orang Quraisy yang baru pulang daripada berdagang di Syam. Maka mereka bertanya kepada orang-orang Quraisy, ada tak manusia nama Muhammad yang mendakwa bahawa dia Nabi? Kami merupakan utusan raja segala raja, utusan Raja Parsi untuk menjemput Muhammad. Puak-puak Quraisy ni seronok sungguh. Kata mereka, Muhammad sekarang ni ada di Yasrib. Beri lokasi. Waktu tu tak ada lagi lah tak ada lagi lah kita katakan GPS ke apakah, tapi maklumkan kat mana ada. Kat mana dan di mananya kota Yasrib itu. Dan orang-orang Quraisy ni balik ke Mekah bersorak ria, seronok gembira. Sebab apa? Sebab kata mereka, sesungguhnya raja segala raja sedang mencari Muhammad. Raja Kisra sedang mencari Muhammad, dan kalian tahu macam mana jahatnya Raja Kisra. Cukuplah kalau dia dah cari Muhammad, kita tak payah lagi nak bimbang-bimbang tentang hal keadaan urusan Muhammad. Sesudah ini, maka 2 orang ni sampai ke Madinah jumpa dengan Nabi kita. Mereka mengatakan, kami utusan daripada seorang raja mewakili raja segala raja. Utusan Raja Bazan mewakili Raja Parsi untuk menjemput Tuan. Dia datang bertemu dengan Raja Parsi. Ketahuilah wahai Muhammad, kalau kamu ikut kami dengan baik, maka kami juga akan bercakap kebaikan-kebaikan kamu nanti di depan Raja Parsi. Supaya Raja Parsi tidak akan buat sesuatu pada kamu.
Dan kamu wahai Muhammad, kalau kamu enggan, kamu pun tahu macam mana Raja Parsi boleh musnahkan kamu dan juga kaum kamu dengan kekuatan ya angkatan tentera Parsi yang ada. Nabi kita kata pergi rehat dululah, besok datang, kata Rasulullah. Tenang aja Nabi kita, dengan senyuman aja Nabi kita kata pergi rehat dulu, besok datang. Maka keesokan harinya mereka datang. Mereka tanya, wahai Muhammad, dah bersiapkah? Ya. Dua orang ni berehat sambil perhatikan macam mana kehidupan Nabi Muhammad, macam mana kehidupan masyarakat Madinah, macam mana kehidupan kaum muslimin, ya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap diri baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya dicatat, diperhatikan. Esoknya datang, Muhammad dah bersiap belum untuk bertemu dengan Raja Parsi? Nabi kita katakan, lan talqiyahu ba'dal yaum, laqad qatalahu Allah fi syahri kada wa lailati kada. Oh ya, qatalahu Allah bi yadi ibni Shirawayh. Nabi kita katakan, kalian berdua tidak akan dapat bertemu dengan Raja Parsi buat selama-lamanya. Sesungguhnya Raja Parsi itu telah dibunuh oleh Allah dengan tangan anaknya sendiri yang bernama Shirawayh pada hari sekian, bulan sekian, malam sekian. Nabi kita boleh maklumkan macam tu tuan-tuan. Ya, anak Raja Parsi bernama Shirawayh akan bunuh bapa dia pada tarikh sekian-sekian. Jadi kalian kalau bertolak hari ini pun takkan sempat jumpa Raja Parsi. Lebih kurang macam tu maksud baginda sallallahu alaihi wasallam. Terkejut kedua-dua orang ni, sehingga mereka katakan, wahai Muhammad, anaktubu dzalika libadan, mahukah Muhammad kami tulis apa yang kamu ucap ni supaya kami maklumkan pada raja kami, Raja Bazan? Maksudnya tuan-tuan nak buat apa tu? Nak ambil akuan bersumpah. Akuan bersumpah dulu lagi ada. Ya, nak ambil akuan bersumpah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari ni dia ada kamu bersumpah. Nabi kita kata tulis. Bahkan tambah lagi kata Rasulullah, tulis di situ, maklumkan pada dia, sesungguhnya agama aku akan tersebar ke seluruh kawasan jajahan Parsi. Semua tanah jajahan Parsi itu akan sampai agama aku. Dan sesungguhnya kamu wahai Bazan, kalau kamu ikut agama aku, akan dikekalkan kamu pada keadaan kamu. Maksudnya kekal sebagai raja. Balik dua orang ni bawa surat Nabi SAW pada Raja Bazan. Dibacanya kisah bagaimana ya tanggapan masyarakat terhadap diri Nabi, akhlak dan kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Nabi kita katakan ya tentang kejadian yang belum berlaku, yaitu pembunuhan Raja Parsi, dan juga ya akan tersebar luasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Raja Bazan ini, kalau sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka benarlah Muhammad itu seorang nabi. Dan kalau tak benar apa yang Muhammad kata, ya kita tahulah nanti macam mana kita nak ambil tindakan pada Muhammad. Maka belum sempat Raja Parsi ini, Raja Bazan diletakkan surat ya yang menulis tentang pesanan Nabi SAW, tiba-tiba sampai utusan daripada Parsi. Satu surat diulurkan kepada Raja Parsi, kepada Raja Bazan. Bila dibuka saja surat tersebut, tertera tulisan, sesungguhnya aku Shirawayh, aku telah membunuh Kisra Hormuz pada hari sekian-sekian, kata dia. Dan aku membunuhnya kerana menuntut balas atas kezaliman-kezalimannya ke atas kaum kita. Maka sekiranya sampai surat ini kepada kamu, pastikan kamu mengambil ketaatan rakyat terhadap diri. Maksudnya ya pastikan rakyat menyokong aku, kata Shirawayh. Terus Raja Bazan ni tuan-tuan campakkan surah Shirawayh, dan beliau mengisytiharkan peluk agama Allah Subhanahu wa taala, ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya tuan-tuan, seluruh daripada negara Yaman itu peluk Islam. Ya, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam utuskan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya untuk mengajar orang-orang Yaman akan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah di sebalik satu surat, tuan-tuan. Ya, di sebalik satu surat, dan juga kita katakan kisah ya berkenaan dengan bagaimana
Allah menganugerahkan pengetahuan luar biasa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan ia merupakan satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Abdillah al-Ansari qala haddatsani abi an Sumamah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan tulisan ataupun ukiran yang ada pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Muhammad satu baris, kemudian perkataan Rasul satu baris, dan perkataan Allah satu baris. Dan dari segi susunan pula Muhammad itu berada pada bawah sekali, kemudian Rasul di atasnya, kemudian Allah di atasnya. Ini kita katakan bagaimana ya Nabi SAW ni seorang yang amat prihatin ya, dan amat memuliakan apa yang mulia. Maka dengan sebab itulah ya Nabi SAW tak tulis Muhammad Rasul Allah. Jadi perkataan Allah ada di bawah sekali, tidak. Ya, ditulis Muhammad Rasul Allah. Allah berada di atas sekali. Ya, nak maksudkan ya memuliakan ataupun mendahulukan apa yang mulia. Dan begitulah juga ya dalam kehidupan kita ini kita diperintahkan ya memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, sebab ya orang yang memuliakan syiar dan keagungan agama Allah ini merupakan orang yang bertakwa. Ya, sifat orang yang bertakwa itu dia yu'azzim sya'airallah, ya dia mengagungkan dan membesarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala di tuan-tuan masjid. Ya, jadi kadang-kadang kita tengok di beberapa tempat ya tulisan nama masjid tu ditulis pada tempat alas kaki, kemudian kita berpijak pula tu kurang baiklah tuan-tuan. Ya, sebab ia merupakan syiar. Ya. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr qala haddatsana Nuh ibn Qais an Khalid ibn Qais an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman khalqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammadun Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada Raja Parsi, Raja Rom dan juga Raja Najashi. Ini kita katakan tiga kuasa besar yang ada di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada ya kita katakan yang bersempadan dengan semenanjung Hijaz ya, dengan tanah Arab. Baginda mendapat tahu bahawa mereka tidak akan menerima surat yang tidak bermatri, yang tidak ada ya tanda cok mohor satu kerajaan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang lingkarannya dibuat daripada perak dan bertulis Muhammadun Rasulullah. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Sa'id ibn Amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam an ibn Jurayd an Az-Zuhri an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatama. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tandas ya ataupun buang air besar atau buang air kecil, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Hadis ini memberi satu kejelasan kepada kita bahawa ya baginda sallallahu alaihi wasallam juga memakai cincin yang tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, hadis yang pertama tadi Abdullah bin Umar kata guna untuk jadikan cop aja Nabi tak pakai. Ya, tapi datang hadis yang berikutnya nak maklumkan kepada kita bahawa bukan sekadar Nabi kita menjadikan cincin itu sebagai cok mohor,
tetapi ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memakainya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang disebutkan dalam syarah kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam Al-Baijuri dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, Nabi kita menggenggam ukiran itu di dalam telapak tangan. Maksudnya pakai cincin tapi dipusingkan ke dalam ya sebelah dalam telapak tangan. Dan begitulah juga cincin yang berbatu pun ya baginda sallallahu alaihi wasallam pakai dengan cara yang sedemikian. Siapakah orang yang mula-mula pakai cincin batu naik ke atas? Ya, orang yang mula melakukannya ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita pakai cincin batu ke bawah. Ya, jadi kata Imam Nawawi, ya sebab apa? Ya, terjaga ukiran Muhammad Rasulullah itu dan juga terjaga juga kalau yang dipakai itu batu, terjaga batunya. Ya. Dan juga sifat wara, yang tidak menunjuk-nunjuk dengan berada cincin yang berada di sebelah bawah. Sayyidina Abdullah bin Abbas orang yang mudah mengalihkan batu cincin naik ke atas. Sebab apa? Sebab untuk memaklumkan kepada ya kaum muslimin bahawa ya hukumnya harus. Kalaulah Abdullah bin Abbas meneruskan kita katakan tradisi dengan pemakaian batu cincin ke sebelah bawah, bimbang nanti ya kaum muslimin ada yang beranggapan bahawa pakai cincin wajib batunya ada dalam genggaman. Ya, tak boleh batunya berada di atas jari. Maka Abdullah bin Abbas memusing batu cincin naik ke atas supaya ya kaum muslimin mengetahui bahawa ya hukumnya harus memakai batu cincin ya di sebelah atas. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita pakai dalam genggaman. Ya batu cincin tadi itu berada dalam genggaman. Begitulah juga dengan ukiran Muhammad Rasulullah. Jadi ketika mana masuk ke bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya. Sebab apa? Sebab tertera kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik, yaitu nama baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibawa ya masuk ke tempat yang kita katakan ya yang ada takzir, ya ada penghinaan. Hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Numair. Ini hadis yang terakhir buat kita pagi ini. Hadatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakr wa yadi Umar thumma kana fi yadi Utsman hatta waqa'a fi bihri Arish naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar. Jadi ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah ya tak dibenarkan siapapun yang memakainya, hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tempa cincin khas dengan cok Muhammad Rasulullah dan tak boleh orang lain pakai. Namun sesudah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka cincin itu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dipakai pula oleh Sayyidina Umar. Ya, kemudian cincin itu dipakai pula oleh Sayyidina Utsman. Dan ya kalau kita baca dalam sejarah ataupun syarah-syarah kitab hadis, ya Sayyidina Utsman ini menyerahkan cincin itu kepada amil zakatnya yang bernama Mu'aykib. Ya, Mu'aykib inilah ketika mana beliau berwudu di perigi Arish, cincin tersebut telah jatuh ya ke dalam perigi Arish dan hilang buat selama-lamanya. Ya. Setelah itu cincin tersebut jatuh ke dalam telaga Arish. Arish ni nama bagi orang Yahudi, tuan-tuan. Ya, dialah tuan perigi tersebut. Kemudian perigi itu telah dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan diinfakkan kepada kaum muslimin. Diwakafkan ya kepada kaum muslimin. Cincin itu berukiran Muhammadur Rasulullah. Pada cincin itulah yang terteranya ukiran Muhammadun Rasulullah. Dan ya, cincin itu tidak ada lagi, ya, tidak wujud lagi kita katakan di mana-mana museum
Yang ada hanyalah kesan cok daripada cincin tersebut pada surat-surat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tertera tulisan Muhammadun Rasulullah yang dapat kita lihat sampai ke hari ini pada manuskrip surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita yang akan datang tuan-tuan, bab berkenaan dengan memakai cincin. Ya, sunnah dalam memakai cincin itu macam mana? Nabi kita pakai pada jari mana? Sahabat pakai pada jari mana? Ya, kemudian kita akan bincangkan juga tentang ya serba sedikit ya sunnah-sunnah dalam pemakaian cincin yang lain, insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada pagi ini dan kisah yang telah kita ceritakan pada pagi ini ya melembutkan hati dan perasaan kita, mengingatkan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggolongkan kita tergolong di kalangan orang yang kasih dan cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di keheningan pagi subuh ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami menyebut nama-namamu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Tawwab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Engkaulah Tuhan yang merajai langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Tidak ada tempat untuk kami berlari dan tidak ada tempat untuk kami berlindung kecuali perlindungan daripadamu ya Allah. Dari itu kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah perlindungan dan kekuatan kepada kami untuk kami hidup di atas landasan Islam yang sebenar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak dan istri kami, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami dalam kehidupan ini dengan taufik dan hidayah-Mu, agar tersemat di hati kami iman dan takwa, taat dan yakin terhadap agama-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu lah juga kami memohon dan merayu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha menyelamatkan. Selamatkanlah kami dalam kehidupan ini, selamatkanlah kami ketika di saat-saat kami sakratul maut. Selamatkanlah kami ketika mana kami berada di alam barzakh. Selamatkanlah kami di padang mahsyar. Selamatkanlah kami di medan mizan timbangan hisab, dan selamatkanlah kami di atas titian sirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada waktu itu Nabi-Mu berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta kepadamu agar diselamatkan umatnya di titian sirat. Dari itu ya Allah, kabulkanlah harapan dan permintaan Nabi-Mu itu. Jangan dihampakan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau jadikan salah seorang daripada kami terjerumus jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami. Rahmatilah semua yang hadir pada pagi ini dan seluruh ahli keluarga mereka. Terimalah hajat-hajat dan permintaan mereka ya Allah. Yang sakit kau sembuhkanlah dia ya Allah. Yang dalam kebimbangan dan gundah gulana, hilangkanlah bimbang dan gundah gulananya. Yang dalam hal keadaan terbeban dengan hutang-hutang ya Allah, kau selesaikanlah hutang-hutang dengan anugerah rezeki-Mu ya Allah. Yang bimbang dengan kehidupan anak-anak dan istrinya, berikanlah ketenangan kepada jiwanya. Satukanlah hati mereka dengan penuh kasih sayang dan mawaddah. Berikanlah sakinah dalam kehidupan mereka ya Allah, dan perindahkanlah kehidupan mereka dengan kehidupan akhlak nubuwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.